Baru tahun ni 2024 aku tahu maksud sebenar dia. Ni aku susah nak sebut ni. Kalau boleh betulkan guys. Beri penerangan yang lebih jelas dan permudahkan kepada mereka yang juga aku pun punya akaun TikTok pun pernah kena remove, kena ban kerana yalah tersilap kata terkasar bahasa dan sebagainya. Okey. Manakala akaun YouTube aku juga pernah kena kena blok sementara. Blok sementara tu. Okey. Jadi kepada anda yang baru pertama kali menonton video aku ni, harap-harap sudilah belanja like, share, komen dan sebagainya. Subscribe sekarang. Dah. Terima kasih. Live ya. Live lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria ucapkan kepada anda semua. Lama juga aku tak buat video. Sibuk betul-betul sibuk sekarang ni demi mencari sekeping roti canai dan juga sesuap nasi dan juga beberapa paket gula dan juga minyak masak barang terkawal yang mana warga asing pun yang datang hanyut di Malaysia pun turut membelinya. Tu belum cerita lagi pasal petrol subsidi dan sebagainya. Apa pula merapu cerita ni. Tapi tak apalah. It's very spontaneous. Spontaneous. Okey, zaman sekarang ni zaman yang cukup canggih. Banyak perkataan-perkataan baru yang kita wujud seperti perkataan viral, tular, lagi perkataan-perkataan seperti parodi. So bila sebut parodi ni, yang kecoh sekarang ni iaitu nama dia ni sebenarnya aku tak pernah ambil tahu pun. Sedangkan selalu aku ada nampak video dia, konten-konten dia di dalam TikTok, YouTube dan sebagainya. Tapi aku banyak tengok dalam TikTok lah. Nama dia memang aku tak tahu dan aku pun tak berapa nak tengok video dia. Sebabnya setiap orang dia ada dia punya cita rasa ataupun selera video-video konten macam mana yang dia suka tengok. Okey, jadi video dia ni tidak menepati cita rasa aku, tapi aku kadang-kadang tertengok juga dan terhibur lah dengan dia punya celoteh ataupun nyanyian dia. Dan yang ini boleh dikatakan sebagai parodi yang viral sekarang ni. Parodi parodi macam itulah. Okey, yang mana beliau menyentuh nama dia iaitu baru aku tahu ni, Didi Chronicle. Okey, tapi itu bukan nama sebenar lah, itu nickname dia. Okey, yang mana aku ada mendatangkan kerisauan pada diri aku sendiri juga, yang mana apabila seseorang itu berada di tahap yang cukup tinggi, okey, dengan follower yang ramai, peminat macam tu, so ditakuti terkeluar daripada landasan ataupun mendapat kecaman. Okey, yang mana beliau ada buat satu konten ni saja aku nak ulas satu konten yang menyentuh tentang hukum agama Islam dan sebagainya. Tapi aku nampak sebenarnya matlamat asal dia adalah lebih kepada menyindir kepada ialah yang individu ataupun mereka yang sibuk nak menidakkan hukum syariah yang berkaitan dengan Islam ni. Tapi yang kita pernah dengar, matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi ada pihak tak kisah, ada pihak menyokong kepada beliau dan tak kurang juga pihak-pihak yang mempertikaikan apa yang dia sampaikan itulah. Okey, pada aku sebenarnya entahlah, aku tak berpihak kepada mana-mana pihak lah. Berpihak kepada mana pihak. Maknanya aku tak berpihak kepada yang A ataupun yang B. Yang mana yang A kata it's okay kan, maknanya itu kalau siapa faham lah. Maknanya kata yang B pula dia kata tak boleh tak boleh mempersedakan Islam ke macam tu. Jadi kat sini kita tunggu dan lihat. Cuma aku berpesan kepada diri aku sendiri dan korang di luar sana, yang mana orang kata apabila berada di satu tahap tadi yang aku cakap tadi tu, bertahap yang tinggi dengan follower yang ramai, kena hati-hati. Risau juga. Aku pun punya akaun TikTok pun pernah kena remove, kena ban kerana yalah tersilap kata terkasar bahasa dan sebagainya. Okey, manakala akaun YouTube aku juga pernah kena kena blok sementara. Blok sementara tu. Okey, jadi kepada anda yang baru pertama kali menonton video aku ni, harap-harap sudilah belanja like, share, komen dan sebagainya. Subscribe sekarang. Dah. Terima kasih.
Jadi aku harapkan dengan subscribe korang tu, aku akan cuba untuk memastikan konten-konten aku yang lebih sopan, lebih mendatangkan manfaat. Nampak kat situ. Jadi berbalik kepada kisah Didi Chronicle tadi, kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi seterusnya. Permohonan maaf beliau, video dah delete. Tapi itulah hati-hati tau sekarang, sebab video tu orang cepat je akan rakam ataupun download untuk disebarkan. Pemunya atau pemilik asal dah tak boleh buat apa dah. Walaupun kau dah delete daripada kau punya akaun sosial korang, tapi tetap ia akan disebarkan. Tetapi aku nak sentuh sikit pasal ni lah, undang-undang syariah ni, yang mana membabitkan nama yang tiba-tiba aku pun sebelum ni tadi macam Didi Chronicle tu aku pun tak pernah tahu nama dia. Tiba-tiba aku tahu. Okey. Dan satu lagi nama yang pun aku tak pernah tahu, iaitu siapa tadi? Nick Allen, ya. Okey. Yang kalau aku silap minta maaf, tapi dia mencabar enactment syariah. Maknanya dia macam mana nak mempertikaikan, nak mempelekehkan ataupun menidakkan hukum-hukum syariah yang sedia ada di Kelantan. Okey, nampak kat situ. Dan sambil itu kita masih lagi berada di mana, tentunya di aura ataupun di suasana tahun baru Cina. Okey, yang ini pun aku baru tahu juga. Okey. Jadi 3 benda pula ni aku dah tahu, buat dalam satu video lah, iaitu kongsi facai. Rupanya kongsi facai ni, kongsi facai ke? Macam itulah, something like that. Kongsi facai lah senang cerita. Ianya bukan bermaksud selamat tahun baru Cina. Baru tahun ni 2024 aku tahu maksud sebenar dia. Kongsi facai itu bukannya selamat tahun baru Cina. Tetapi kongsi facai itu adalah ucapan orang kata macam mendoakan kepada orang yang kita sampai kongsi facai tu, semoga dia kaya. Jadi kalau korang nak aku kaya, bolehlah lepas ni kongsi facai kat aku lah, kan? Tak kira lah tahun baru Cina ke, Ramadan ke apa ke, boleh gitu. Boleh ke? Nak kena tahu juga. Kan nanti tiba-tiba ada raya Cina nanti, bulan puasa ke nanti, raya Aidilfitri, tiba-tiba ada orang aku ucapkan kongsi facai, kan? Korang kecam aku pula, kan? Tapi rupanya maknanya adalah mendoakan kepada individu yang kita ucapkan tu supaya kaya. Sebab itu aku perasan bila aku ucap kongsi facai pada kawan-kawan Cina aku, ada yang balas balik, ya semoga kita sama-sama kaya. Masa tu aku tak faham, aku tak tahu kenapa dia sebut kaya pula, kan. Ingatkan dia balas balik terima kasih tahun baru Cina apa semua, kan. Rupanya kongsi facai itu adalah semoga kamu semakin kaya, macam tu lah. Okey, rupanya kalau nak ucapkan selamat tahun baru Cina, ni aku susah nak sebut ni. Kalau boleh betulkan kan, Sinin Kuaila, macam tu lah, Sinin Kuaila. Tak apalah, nanti aku belajar lagi macam mana. Okey. Dan aku tengok tahun baru Cina tahun ini agak meriah, yang mana aku tengok banyak konten-konten yang menarik, mana keluarga-keluarga Cina yang beragama Islam dan juga peniaga-peniaga, lepas tu yalah bergabung meraihkan sama-sama. Ni yang kita nak ni, harmoni. Okey. Nampak kat situ. Dan tak lama lagi kita akan menyambut Ramadan. Dan pada bulan Ramadan ni, antara benda-benda yang atau perkara-perkara yang popular akan berlaku adalah, contoh iaitu pihak berkuasa akan memantau peniaga-peniaga yang orang kata tu tidak ada lesen, tidak ada kebenaran, rampasan barang perniagaan, peniaga-peniaga penjaja-penjaja di kaki lima. Ni kalau boleh cubalah fikirkan sesuatu agar ianya tidak berlaku dan ada timbang rasa lah. Okey. Tolong pihak berkuasa ataupun pihak berkuasa tempatan, majlis perbadaran ke majlis daerah ke, beri penerangan yang lebih jelas dan permudahkan kepada mereka yang bakal berniaga lah. Ini kan zaman viral, zaman media sosial. Aku tengok sekarang ni penguatkuasa pun ada yang suka buat konten-konten yang mana operasi mereka mencegah peniaga-peniaga warga asing ke apa ke, kan, barang kawalan macam awal tadi aku cakap, kan. Okay, jadi aku harapkan pihak berkuasa tempatan, majlis daerah, majlis bandaraya dan sebagainya, buatlah penerangan yang lebih mendalam bagaimana untuk mereka yang baru pertama kali nak berniaga ni, apa syarat-syaratnya, dan tolong permudahkan. Nampak situ. Jangan hanya orang kata semata-mata bila sampai masanya nak tunjuk kuasa main rampas barang apa. Memang itu adalah peruntukan undang-undang yang dah sedia ada.
Okey, antara lain yang bakal menjema pada bulan Ramadan inilah amal-amal amalan-amalan, okey, bersedekah dan sebagainya, dan juga konten-konten menarik yang membabitkan non-Muslim yang mana mereka berpuasa. Okey, mungkin ada juga antara ramai, ada juga individu yang aku pernah jumpa dalam video konten dia mempertikaikan amalan berpuasa ni di kalangan mereka yang bukan beragama Islam semata-mata, nakkan konten, nak tarik follower dan sebagainya. Itu terpulang. Jadi pada aku sebenarnya yang penting menghormati rakan sekerja yang berpuasa. Contoh macam Bos James kan, apa semua, dia berpuasa kerana apa? Dia tengok dia punya pekerja berpuasa, dan dia menghormati kan. Tapi itulah dalam masa sama, okey, bila faham apa itu puasa dan faham apa Islam itu sebenarnya, Islam itu sangat indah, dan aku mengharapkan, mendoakan semakin ramai penerimaan Islam ni. Dan Islam ni dia bukannya orang kata macam agama pengganas ke apa ke. Itu semua dakyah-dakyah ataupun perkara-perkara yang saja, okey, diwar-warkan oleh itulah pihak-pihak di warga-warga barat macam itulah, okey, yang memusuhi Islam. Okey, dia Islam ni tak ada paksaan, tapi kalau korang faham memang is very orang kata memang terbaik lah. Okey, aku nak cerita lebih-lebih kan, aku ni bukan ustaz, bukan ulama dan bukan pendakwa. Kang nanti Kang tersalah cakap Kang, paling-paling tidak pun rajin-rajinlah ke masjid dan dengar kuliah, nampak kat situ. Okey, tapi betul tadi aku cakap, ada juga yang aku setujunya. Okey, ramai juga yang di kalangan bukan Islam ni, okey, mereka menggunakan amalan berpuasa itu sebagai salah satu konten mereka, okey, untuk tarik follower dan sebagainya. Itu terpulang lah. Okey, yang penting aku ulang balik sekali lagi, hormatilah bulan puasa ini. Macam mana pula dengan geng plastik hitam kali tahun ni, ada ke? Okey, nampak kat situ. So persediaan sebelum bulan puasa ni, pastikan kerja-kerja yang orang kata risau boleh membatalkan puasa tu korang kena siapkan sebelum berpuasa. Contohnya kalau ada buat renovation rumah ke, nak mengecat rumah, nak cantikkan rumah ke, ataupun apa saja kerja-kerja berat, okey, cuba lakukan secepat mungkin sebelum berpuasa, ataupun lakukan pada masa yang sesuai. Dan insyaAllah aku punya perniagaan, aku cuba tahun ni untuk membuat pemasangan aksesori. Panjang pula video ni, masih tengok lagi ke? Okey, masih. Okey, di sebelah malam, okey, selepas tarawih ke hingga ke sampai waktu bersahur dan sebagainya. Tengoklah, itu dalam perancangan saja. Okey, teringat zaman aku kerja-kerja shift malam dulu di kilang, kerja-kerja di Fujitsu, MMEC, lagi JVC, JBM dan sebagainya. Kilang tu pun dah tutup. Okey, antaranya hari-hari yang tutup kan. So aku rasa kali ni, tahun ni aku nak cuba bekerja atau berniaga di shift malam InsyaAllah. Okeylah. Cerita ni melalut pula. Padahal aku nak cerita pasal tadi tu, Didi Chronicle. Okey, Didi Chronicle. Okey, semoga tabah dalam ujian kali ini. Okey, terlajak perahu boleh undur, terlajak kata mulut binasa. Macam ke? Macam itulah. Terlajak perahu boleh undur, terlajak kata apa benda sambungannya? Lupa. Tolong betulkan di ruang komen. Okeylah. Silap kata tekan sampai saya seperti biasa, daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku jari kaki, aku mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bye-bye.